guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Terbaik sahabat semua, apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita. Dia katakan, negara kecil ini boleh membawa suara besar di dunia ataupun di luar sana. Itu antara kata-kata yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, ketika dalam memberikan satu ucapan ya dalam bicara eksekutif Malaysia Madani. Jadi sahabat semua, saya membawakan anda untuk mendengar mesej yang disampaikan oleh Perdana Menteri ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Orang Apa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So mari kita ikuti video ataupun tonton video ini bersama-sama sahabat-sahabatku. Memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Dan saya yakin kita boleh dan kita mampu. Ya, negara ini negara kecil ketimbang negara-negara besar. Tetapi negara ini kecil ini boleh membawa jiwa dan suara besar dan gagah di pentas dunia. Kerana dukungan ini, politik yang stabil, dasar yang jelas, dan kita atur tata kelola. Elak dari penyelewengan, kelembaban, rasuah dan salah guna kuasa. Maka berani kita suara dengan lantang. Kalau tidak, kita suarakan di depan Presiden Biden mengenai Gaza atau Perdana Menteri Australia Albanese mengenai hubungan baik kita dengan negara China atau baru-baru ini dengan Chancellor Jerman Olaf Scholz. Kalau kita pecah belah, lemah, tidak ada disiplin, tata kelola yang lemah dan rasuah yang menular, orang ketawa ke kita. Dianggap kita ini sebagai negara seperti Banana Republic. Negara berkembang yang tidak teratur, tidak punya peraturan. Jadi saya nak mulakan dengan ini. Dengan menyatakan bahawa sudah kita punya potensi untuk menjadi negara gagah dan besar. Dan insya-Allah beri komitmen ini, hentikan ini perbincangan-perbincangan yang jumut, lapuk, tak habis-habis dalam perkara titik bengek. Negara harus maju, saudara. Negara kalau mau maju ini mesti tumpu pada pengetahuan, ilmu baru, digital technology dan transformation. Tahu bahawa dalam soal sistem tenaga itu sendiri ada energy transition. Tahu bahawa kita perlu anak muda yang cukup terlatih, bukan sekadar TVET dan engineers dan doctors dan professionals, tetapi tahap yang lebih tinggi. Dan saudara, perbincangan kita dan wacana ini mesti ke arah itu. Ya, soal nilai. Ya, soal akhlak. Ya, soal keyakinan agama. Tapi ya, dengan semangat perpaduan dan persatuan dengan kita. Tak ada untungnya kalau kita rasa nak menang dengan menanam bibit kebencian kepada orang lain. Menang kita kerana hebat kita, bukan kerana mencerca kaum lain atau agama lain atau kelompok minoriti lain. Kalau bicara soal Melayu, Melayu itu hebat, gagah kerana pimpinannya bersih, sikapnya dan budayanya dan disiplinnya dan integriti dia untuk bangkit sebagai negara gagah. Bukan hebat Melayu itu untuk memijak dan memandang enteng kepada orang lain. Sama juga dengan kumpulan minoriti. China, India atau kumpulan suku kaum yang lain. Mereka juga harus terima kenyataan bahwa negara ini terasnya masih Melayu. Majoritinya Melayu. Kita terima kenyataan itu dengan semangat perpaduan, pertahankan keadilan dan beri ruang dan hak kepada semua. Dan saya tekankan hal ini karena kadang-kadang kita tak habis-habis dengan bicara ini. Bicara ini tidak memenangkan kita, saudara.
Iman pun tidak bertambah, ilmu pun tidak bertambah, akhlak pun tidak diperbaiki. Ekonomi jauh. Yang menang hanya jeritan. Ini yang pernah saya ingat kupasan Profesor Husin Alatas. Kita dan Islam tak salah saya. Kita bila bicara soal Islam ini, menang tukang-tukang jerit. Bukan tukang-tukang amal. Bukan tambah kefahaman. Tetapi menjerit untuk menghukum orang. Pantas menghukum. Melemahkan, mencerca, dan senang. Jadi saudara, ya ini bukan medan politik. Tapi saya nak jelaskan di sini. Pertama, keyakinan kita. Kita harus tanya diri kita. Kita mau kekalkan Malaysia di tahap ini atau kita mau angkat martabat kita. Supaya nasib anak cucu kita itu lebih baik dan terjamin daripada kita. Itu soalan yang kita kena jawab. Orang yang waras mesti jawab. Kerana Allah angkat darjat manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah has exalted the children of Adam. Kita akan jawab, tentunya kita akan berbuat sesuatu yang lebih baik, menjamin masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Maka kalau mau meningkatkan mutu ini, ada beberapa prasyarat yang harus kita terima. Dalam agama, dalam budaya, dalam negara. Seperti mana kita ada rukun iman, rukun Islam, dalam negara kita ada perlembagaan. Kita ada kerukunan yang harus kita terima. Kita ada peraturan dan undang-undang. Kita terima kenyataan Malaysia ini, walaupun majoritinya sudah bercecah lebih 60% Melayu Bumi Putra, kita harus terima kenyataan negara ini masih berbagai kaum dan berbagai agama. Dan untuk hidup dengan aman damai, sementara Islam itu dihayati dan dimartabatkan, dan bahasa Melayu dimartabatkan, dan hak keistimewaan Melayu Bumi Putra dipertahankan, dan kedaulatan Raja-Raja Melayu, dia tidak sekali-kali memberi maksud untuk meremehkan, merendahkan, atau menghinakan hak sesiapa. Dan saya tegaskan saudara, tidak untung, tidak menang kita dengan sorakan jerit untuk menghina orang lain. Menang kita itu hanya dengan integriti kita, kewibawaan kita, keterampilan kita, kepetahan kita. Dan ini harus dibina. Jadi saudara, seperti mana madrasah Ramadan ini, saya juga anjurkan, saya benar memenuhi tanggungjawab setiap orang jaga kampung sendiri dulu. Kita juga harus terima. Tak ada siapa tanpa kecuali saya sendiri, Bapak Menteri, KSN, KPPA lebih-lebih lagi, semuanya kena balik juga untuk mengikuti satu bentuk latihan, kursus, peringatan untuk mengkilap semangat dan ilmu mereka. Bermula dari atas sampai ke peringkat bawah. Termasuk Ketua Polis Negara. Jadi kita jadi kesungguhannya ada kesedaran, kesatuan pemikiran. Apa yang kita lakukan? Ya. Dia ada yang disebut sabit, yang pokok, yang tak ada petikai. Sembahyang 5 waktu, tak payah petikai. Keutamaan sembahyang sunat, ada nak yang itu, ada yang ini. Itu soal-soal itu boleh. Seperti mana perdebatan soal usolli dan qunut. Semayang tak ada keutamaan solat. Nak usolli, nak qunut, itu boleh bahas asing. Itu soal furu'. Jadi dalam hal ini ada beberapa perkara pokok kewarganegaraan, kenegaraan yang harus kita pikul dan fahami bersama.
Saya ini orang optimis. Saya ini mewakili sikap yang percaya bahawa masyarakat dan umat itu boleh bangkit. Dan saya memang pengkaji dan peminat sejarah. So lihat sejarah itu menunjukkan orang sama, budaya sama, agama sama. Kadang dia naik, kadang dia surut. Jadi bukan budaya dia, bukan agama dia, orangnya itu. Saya baca umpamanya teori Abdurrahman Ibn Khaldun, selalu saya popularkan dalam bukunya Muqaddimah. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Masyarakat yang asalnya Umran Baydawi, nomadic culture. Kemudian berkembang di kota, berasaskan di kota, berkembang jadi Umran Hadari. Satu peradaban tamadun baru. Kerana apa? Kerana semangat, kekuatan esprit de corps, asabiyah dia yang positif. Kerana apa? Kerana idealism dia. Kerana generasi itu seperti menjadi generasi awal, dia mau merdeka. Dengan merdeka perlu kesatuan. Perlu pimpinan dengan semangat dan pengorbanan. Maka lihat petani, peladang, pekerja bertungkus lumus tanpa allowance, tanpa apa-apa kepentingan. Hanya nak capai kemerdekaan. Untuk apa? Dia megah, bangga, dignity. Rasa dignified dengan negara yang merdeka dan cemerlang. Wanita-wanita lepaskan gelang emas cincin mereka untuk memberi tambang kepada pemimpin-pemimpin negara pada masa itu, pergi ke London dan balik untuk berunding mendapatkan kemerdekaan. Itu contoh di sini. Tapi kepuasan Ibn Khaldun di utara Afrika, dia kata semangat itu yang bangkitkan mereka. Jadi negara kuat, maju, baik. Satu generasi semangat, bina, pendidikan, kesihatan, ketenteraan, ekonomi berkembang, baik. Generasi kedua tenang sedikit. Generasi ketiga sudah mewah. Dia tak tahu apa arti pengorbanan dan kerja kuat dan semangat. Dia tahu boros. Dia tahu hidup dengan segala kemewahan dan leka. Dan dia mula tolak ansur. Bila terhakisnya cita-cita murni dan idealism, maka rasuah dia izinkan. Rasuah jadi budaya. Kalau tidak ambil, jadi bodoh. Dia kata, Menteri Kewangan, tak ambil. Bodoh kan? Kerana kefahaman yang budaya, seorang Menteri Kewangan atau Perdana Menteri mesti kaya. Anak-anaknya mesti bilioner. Dan orang boleh terima. Yang boleh jahanam negara ini bukan saja pimpinan. Rakyat pun boleh terima. Apa salahnya? Dia pun lama jadi menteri, dia ada 2-30 bilion, tak ada apa-apa. Baik. Jadi, rakyat pun boleh kemudian boleh dah diketahui, dia pun dah tua. Orang dah tua, biarlah. Masa muda, dia rasuah sikit. Masa tua pun ada rasuah banyak. Ya. Takkan masa korporal nak dapat banyak. Jadi, saudara, ikut teori Ibn Khaldun, ini mula hakisnya semangat dan idealism, rendahnya akal budi, runtuhnya akhlak. Maka hancur. Negara jatuh, pecah. Sama ada ditakluki, atau ditawan, atau perang saudara, habis. Aneh kan? Agama sama, budaya sama, rupa, paras, warna kulit, semua sama. Tetapi keadaan berubah. Dan lihatlah semua negara begitu. Jadi saya tidak mau bicara yang lalu. Cuma saya nak sebut negara ini yang punya potensi untuk
terangkat sebagai negara hebat. Sudah kian lama dan malam. Maka saya nak ajak saudara semua, dalam dewan ini, di luar dewan, di lirik tangga, di luar, malang saya tak nampak. Dia nampak ke tak? Ada skrin. Betul. Dia saya pengalaman banyak, aku tanya KSN gitu, ya, tapi saya belum tahu betul ya tidak. Separuh telanjang. Kata siapa? Kata bapak penjajah. Tapi kata orang India, Gandhi, bapak pejuang, bapak kebangsaan. Bapak pejuang kebangsaan India. Jadi kita lihat itu. Jadi bila saya ditanya di Jerman, walaupun ada hal-hal yang mungkin saya tidak setuju dengan Hamas, naratif mereka. Itu naratif mereka. Jadi saya jawab, semua yang kamu panggil pengganas dulu, di Indonesia, di Algeria menentang Perancis, di Libya menentang Itali, di Vietnam menentang Perancis dan Amerika, semua yang berjuang kamu panggil pengganas. Tapi kami panggil, dia itu pembela, pejuang, kerana negara mereka dijajah, wanita, anak-anak dan orang awam dibunuh, tanah mereka dirampas, rumah mereka dirobohkan, harta mereka dirampas. Bagi kami, mereka hanya berjuang mempertahankan hak mereka. Ya. Senang kalau bicara di sini, saya confident. Tapi saya bicara di ruang mereka. Sebelah saya, Chancellor Jerman. Chancellor Jerman itu kekuatan negara itu nomor 3 dunia. Lawan Perdana Menteri Malaysia. Tanah beberapa di bawah itu. Tapi saya mewakili rakyat Malaysia. Saya jaga dignity dan maruah dan kedaulatan negara ini. Saya bicara pertahankan hak rakyat Malaysia. Jadi gemuruh juga. Yang media semua dia. Semua anti hit, maknanya tidak setuju dengan pandangan saya. Tapi inilah. Mengapa saya berani? Ya, pertamanya dengan qudrat Allah SWT, tapi kerana saya percaya saya mewakili suara keramaian. Biar jadi pengawal. Jadi rumuskan apa dia yang nak sampaikan? Keyakinan harus ada. Kita mesti bina balik. Siapa yang tidak ada kelemahan? Umur saya 76. Banyak kelemahan sepanjang 76. Daripada curi buah pala di kampung Corotok pun. Dan kenyataan apa berlaku. Betul, kita bukan orang sempurna. Tetapi ada ketikanya dalam hidup di mana kita ambil keputusan. Mari kita bina semula kekuatan, perpaduan, keyakinan, perpaduan, dan melaksanakan kerja dengan sebaik mungkin. This country deserves better. I always have this firm conviction that this is a great nation, has an enormous potential to become a major power economically, politically, socially, educationally, dan untuk menjamin keselesaan rakyat semua. Syaratnya kita bergerak.
bincang, tapi sudahlah dengan gelagat-gelagat yang merosakkan. Kadang saya juga menonton, saya berhadir di parlimen, saya juga nonton. Sebelah sini pun kawan, sebelah sana pun kawan. Sebelah sini pun berjuang lama, lawan pun ada juga sebelah sini dulu. Sebelah sana pun berkawan lama, sekarang lawan sedikit. Tapi saya rasa tersentuh hati saya. Tak bolehkah kita fikir ke depan bagaimana boleh kita gunakan pengaruh, kekuatan, kesedaran kita untuk membina, bukan menghancurkan. Lebih sukar membangun dari meruntuhkan. Seperti mana bangunan. Untuk membangunkan bangunan mengambil waktu. Untuk meruntuhkan sangat mudah. Jadi akhirul kalam dalam konsep Madani ada beberapa sarana yang saya telah ketengahkan. Alright guys, so itu dia sedikit sebanyak ya kongsian daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi maafkan saya sedikit ya disebabkan suaranya agak hilang di sana. Namun apapun sahabat semua, kita mengharapkan kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berterusan menjaga dan memberikan membawa nama Malaysia ni ke persaudaraan antarabangsa seperti mana yang berlaku sebelum ini, dan juga membawa Malaysia keluar daripada permasalahan yang gagal dilakukan oleh kerajaan sebelum ini. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.